Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan hinayahnya pada malam ini kembali kita membaca kitab kita iaitu Hidayatus Salikin. Dan kita pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, iaitu pada muka surat 189. Muka surat 189, Al-Faslus Salisu fil Ghadab. Al-Faslus Salisu fil Ghadab. Situ Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum fid darain amin. Al-Faslus Salisu fil Ghadab. Artinya bermula fasal yang ketiga pada menyatakan ghadab. Adapun ghadab yakni marah, maka iaitu dicela oleh syarak. Okey, itu pasal yang ketiga menyatakan bab ghadab, iaitu yang melibatkan bab marah ni. Sebagaimana kita maklum tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, marah ni iaitu yang melibatkan setiap individu ada sifat marah dia tu, melibatkan nafsu. Kalaulah kita belajar dalam kitab Penawar Bagi Hati, nafsu, hati dan niat itu perkara yang satu. Okey, perkara yang satu. Jadi bila ghadab ni melibatkan nafsu, marah ni dan datangnya daripada hati, datangnya daripada nafsu kita, lalu dalam keadaan itu seluruh anggota kita akan kelihatan marah. Seluruh anggota akan kelihatan marah. Siapa dia orang nampak? Orang di hadapan kita. Kalau kita belajar dalam kitab Mau'izatul Mukminin, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, marah ini dia banyak yang melibatkan kategori satu persatu. Kalaulah datangnya daripada niat dia, daripada nafsu dia, maka you keluar ke jasmani. Jasmani ni buat kita nampak. Tubuh badan kita, orang nampak tubuh badan kita, jasmani. Bukan rohani dalam tu. Okey, rohani dalam jasmani, tubuh badan kita. Bermakna apabila tengok muka dia putih, dia nak marah, jadi muka dia warna merah. Kulit dia tu kulit putih. Dah ustaz dah orang kulit hitam dah. Biru jadi biru. Kulit hitam. Okey, mata pula, bila mata dia pula yang melibatkan orang nak marah ni, ia akan berair. Berair merah juga. Merah juga. Okey, mata dia tu. Dah lagi benda lagi. Bibir dia akan gerak. Dah orang nak marah ni. Siapa dia nampak? Orang depan kita. Orang lain nampak uduh muka kita. Bibir gerak. Macam orang kesejukan. Ada timbang dah. Kesejukan gerak. Okey. Ataupun main air lama. Gerak. Dah. Lepas tu apa lagi? Dia kacik gigi bunyi krek nak marah. Pasal nak marah. Okey? Waktu orang luar pun nampak kita, lepas tu kita pun dengar bunyi krek. Dok asal gigi. Pasal apa? Pasal nak marah. Pasal nak marah. Lagi benda pergi, lubang hidung jadi kecup besar. Dok. Lubang hidung kita. Pasal nak marah. Dan benda apa lagi? Tangan kita akan ketar. Nak minum air ni gegar, tak boleh minum. Apa jaga orang Pakistan. Tak. Pakistan kan gegar.
lawa ke tak? Uduh ke bagi kisah ke? Wak nyakit tu tak apalah tu Imam, wak nyakit tu. Tapi nak kau bila marah gegar, getar, uduh. Uduh nak royak. Kaki pun gegar, ketar, gegar. Gegar. Itu siapa dia buat nampak, orang lain nampak. Bermakna seluruh badan kita apabila kita ni tuan-tuan dan puan-puan nak marah, maka seluruh anggota orang nampak kita ni huduh. Sebab itulah Nabi SAW melarang ada sifat yang marah, dilarang taghdab. Okey. Kita tengok mana dia? Ghadab, yakni marah, maka iaitu dicela oleh syarak. Syarak larang apabila ada kita ada sifat marah ni. Okey. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghadabu yufsidul imana kama yufsidus sibru al-asal. Artinya bermula marah itu membinasakan akan iman. Okey, marah ini yang melibatkan membinasakan akan iman kita. Iman kita yang melibatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman kita akan menunggu, akan menunggu. Seperti membinasakan fatwali, benda fatwali, benda tu orang cakap pigang batawali. Faham? Okey, fatwa wali, watawali. Okey, dia panggil fatwali ni benda batawali ada tak Imam? Batawali ada waktu kakoh orang tanang tu, lepas tu makan pahit lepang tu panggil benda batawali batawali betul. Okey, ada ya kakoh kutu ya jalan gitu. Lepas tu bila makan pahit yang teramat sangat gitu. Okey, dia panggil fatah wali. Dah kita ni, dah kita fatah wali. Okey, akan air madu. Okey, seperti membinasakan fatah wali ni akan air madu. Berada air madu tu mandi kena fatah wali habis pahit lepang. Okey. Dan Nabi SAW, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, mengibaratkan apabila dalam jiwa kita, dalam hati kita ada sifat marah. Bila ada sifat marah, maka dak pakai rawa seluruh badan. Gitu. Seluruh badan dak pakai rawa. Gitu. Okey, daripada atas hingga ke kaki. Macam saya royak dia, ketar kaki dak oleh uduh. Dak. Dah tengok ustaz orang ketar kaki. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang dia tengok ketar kaki, apabila ramai banyak sahih menasah, suruh orang dah jadi imam sekali duduk depan. Suruh orang jadi imam sekali duduk depan. Lepas tu apabila dah baca lagi Fatihah ni mayat syair, dah baca lagi, kita duduk barisan depan, nampak gegar kain dia. Ketar gitulah ketar. Ketar dak ayat ketar. Okey. Waktu ketar takut. Ketar nak marah gitu lah. Ketar nak marah. Dah. Okey. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ghadiba ahadun illa asfa ala jahannam. Artinya tiada memarah seorang melainkan hampir ia atas api neraka Jahannam. Bermakna tuan-tuan dan puan-puan, Nabi kata apabila orang nak marah ini, dia hampir dengan api neraka Jahannam. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, sawi gambaran yang melibatkan apabila dalam jiwa kita nak marah, maka seluruh badan tadi huduh, seluruh badan akan menzahirkan sifat marah dia. Maka dalam keadaan itu ia membawa kepada perkelahian. Mula-mula cakap lu depan lu, mula percakapan yang kuat.
ataupun kata mengata, sindir menyindir. Lepas tu kata mengata, sindir menyindir, lepas tu apa pula? Lepas tu pukul memukul. Lepas pukul memukul apa pula? Akhirnya membunuh. Akhirnya membunuh. Daripada sifat marah. Daripada sifat marah. Sifat marah buat duduk dalam hati tadi. Dalam hati tadi. Nafsu tu tadi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba minasyaitani wa innasyaitana khuliqa minan nar wa innama tutfi'un naru bil ma'i fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Artinya bahawa marah itu daripada syaitan. Daripada syaitan. Dan bahawa syaitan itu dijadikan daripada api. Syaitan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api, dan hanya senyepadan api itu dengan air. Nak padang api itu dengan air. Maka apabila marah seseorang itu daripada kamu, maka hendaklah ia mengambil air semayang. Okey, dan kita pendek je yang melakukan bab ghadab ni, bab marah. Apabila tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat sekalian, mendeni dan kita pada malam ini beritahu apabila kita nak marah, maka pergi ambil air semayang. Ustaz, nak ambil air semayang mana? Kita marah di pasar raya. Kita marah tengah padang. Air mayang ada jauh. Okey. Ya, alasan yang melibatkan nak menguasai marah dia, nak menguasai marah. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat sedang, kalau kita belajar dalam kitab bimbingan mukminin bab marah ni, apabila seseorang itu marah, maka apabila dia nak menghilangkan marah itu, maka dia tinggal tempat dia marah. Kita marah tempat tu, kita bangun, bangkit, lari. Biar orang kata benda ni kita ni kalah ke, kita ni benda ni dah betul ke dan sebagainya, kita lari bermakna kuasa yang ada dalam tubuh badan kita, iaitu ada sifat sabar. Sabar itu separuh daripada iman. Apabila kita ada sifat sabar, maka di situ pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kelebihan kepada kita. Apabila kita lari je, biar kata. Okey. Lepas tu kalau tak mau lari dulu Ustaz, ambil lari, kalau daripada kita bangun, kita duduk. Jadi nak pergi bermukul tu, nak mukul kan kita duduk. Payah ni. Okey. Dan di sini lebih baik kita lari. Lepas tu bila lari, pergi cari air. Cari air mandi ke Ustaz? Bukan mandi, ambil air semayang. Lepas tu kita orang yang beriman lagi, kita duduk belajar, maka kita semayang benda ni sunat dua rakaat untuk mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada nak jauhi daripada sifat ghadab kita itu sifat yang marah dalam jiwa kita. Itulah obat yang sebaik-baiknya. Jadi di dalam keadaan itu, maka apabila kita ada je sifat marah, maka kita belajar ni habis malah akak punggung lagi. Habis malah. Buat bagus pergi ambil semayang, buat bagus pergi. Lepas tu semayang, buat bagus lah. Habis malah lari bermakna Allah Subhanahu Wa Taala beri sifat dalam jiwa kita, sifat sabar. Sifat sabar tu akak tinggi dah darjat kita daripada sifat marah, iaitu sifat yang dicela oleh syarak tadi. Itu. Habis satu bab marah. Okey, bab seterusnya al-faslur rabi'u fil hasad. Fil hasad. Okey, bermula fasal yang keempat pada menyatakan hasad.
Ada pun hasad, yakni dengki, maka iaitu sebesar-besar kejahatan manusia yang dicela oleh syarak lagi haram. Dalam kitab kita, tuan-tuan dan puan-puan, sifat yang dengki ni, sifat yang melibatkan iri hati ni, maka iaitu dilarang oleh syarak dan dicela oleh syarak, maka iaitu yang melibatkan sifat yang haram. Hasad dengki ni, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, dia mari daripada hati. Sama juga yang melibatkan sifat marah tadi. Okey, sifat marah ni mari daripada hati, iaitu mari daripada nafsu, mari daripada fikiran kita. Maka yang melibatkan sifat benda ni, sifat dengki ini akan menjadi huru-hara dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam satu institusi dan sebagainya. Pasal apa? Pasal dengki. Maka iaitu sebesar-besar kejahatan manusia yang dicela oleh syarak lagi haram. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, ataupun gelarang Imam Ghazali ni, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu Hujjatul Islam. Kata dia, wa'lam annal hasada haramun wa huwa an yuhibba zawala an-na'mati min ghairika wa tuhibbu nuzula musibatin bihi wa la tahrumul munafasatu wa hiya an tarbitahu tahiyya li nafsaka mislahu wa la nuhibbu zawalaha minhu. Artinya, dan ketahui olehmu bahawa dengki itu haram. Dengki ni, sifat dengki ni haram, iaitu bahawa suka engkau akan hilang nikmat daripada orang lain daripadamu, dan suka engkau turun bala dengan dia, dan tiada haram munaqasah, yakni bahawa engkau kenang itu berangan-angan, dan suka bagi dirimu seumpama nikmat. Okey, Imam Ghazali kata, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, artinya ketahui olehmu bahawa dengki itu haram, dan bahawasanya engkau akan hilang nikmat daripada orang yang lain daripadamu. Kita dengki-dengki ini, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, orang lain boleh nikmat, maka kita akan ada sifat dengki. Allah, dia boleh nikmat ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau atas dunia ni yang nampak zahirnya harta. Okay. So, kalau jiran tetangga kita ada kereta yang lama, kereta buruk mudah bahasa kita, kereta buruk sebuah. Lepas tu jiran kita beli kereta baru, bermakna jiran kita tu dapat nikmat. Maka dalam keadaan dapat nikmat tu, kita iri hati, kita berasa dengki, iri hati, dengki. Okey, dalam hati kita tu berasa dengki. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, kita dapat menjadi musibah ataupun dapat penyakit dapat penyakit menapa? Kecimani. Jiran kita tu ataupun menjadi kawan kita tak ada penyakit benda pun, kita pun berasa iri hati. Pasal apa? Kita dalam keadaan kecimani, letih lah tubuh dah apa, bermain dan sebagainya. Ya, segar semua. Boleh main sukang dan sebagainya. Maka dalam keadaan itu kita akan berasa iri hati. Okey, iri hati. Tapi yang nampak dia dalam masyarakat kita, iaitu yang melibatkan harta. Benda lain kan dah nampak mana, nampak juga, tapi tidak suluh ni. Harta, bila ada harta, maka pangkat pun dia akan membawa kepada dengki.
dan suka engkau turun bala dengan dia. Wak dapat nikmat tadi, wak boleh benda ni wak dapat kereta baru, bukan dapat, iaitu dia beli kereta baru kerana rezeki dia lebih, dan yang melibatkan dia kenaikan pangkat dalam pekerjaan dia. Maka dalam keadaan itu kita macam doa dalam hati kita supaya dia ini akan ditipa bala oleh Allah Ta'ala. Maka nak beritahu di situ dalam hati kita itu ada dengki, jadi hukum dia haram. Jadi hukum dia haram. Dan tiada haram munafasah. Munafasah ni tidak haram munafasah, iaitu bahawa engkau kenang ni berangan nak jadi kaya, berangan nak jadi menjadi orang besar, tak berangan tak apa. Berangan pasal ia tak melibatkan orang lain. Kita berangan seorang kita je. Okey, kita berangan dia. Kalau aku jadi gini, sedapnya. Kalau aku jadi gini, sedapnya. Tapi kita tak menjadi kacau orang lain. Kita tak ataupun menjadi iri hati kepada orang lain. Bahkan kita berangan. Okey. Aku nak usaha teh biar jadi kaya. Aku nak usaha teh biar jadi cerdik. Aku nak usaha teh jadi biar jadi menjadi orang yang berpangkat. Aku nak berusaha sikit supaya orang malu kepada aku dan sebagainya. Berangan tidak salah, Dan suka ia bagi dirimu seumpama nikmat bagi orang yang lain. Bukan ni yang melibatkan menerima apabila lawan dengki tadi, maka dalam keadaan ini tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, orang boleh nikmat, kita tupang bangga, kita tupang suka. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, orang dapat nikmat, kita suka di hadapan sahaja, dalam hati nak marah. Depan dia kita puji, tapi dalam hati kita nak marah, kita dengki. Manusia ni dua benda apabila dia puji. Pertama, dia puji betul-betul macam mana? Dia puji di hadapan dan dalam hati dia ikhlas. Dia memang dia puji betul. Memang mu cerdik juga. Memang mu dengan usahamu mendapat kekayaan dan sebagainya. Yang keduanya iaitu dia puji di hadapan, tetapi jiwa dia tu dia dengki. Jiwa dia tu dia dengki. Wah ni kita tambah. Okey, wah ni kita tambah. Kerana apa? Mulai depan. Ayat kita mulai depan. Dan tiada suka engkau hilang daripadanya. Memang orang apabila dapat nikmat, kita akan tak suka hilang nikmat yang kita perolehi. Dan harus engkau sukai akan hilang nikmat daripada orang yang zalim, supaya hilang zalimnya itu. Memang apabila dalam keadaan ini, Imam Ghazali kata benda ni kalau orang zalim, maka tak apalah kita dengki kepada dia kerana dia zalim. Maka supaya dia ni hilang nikmat dia. Okey, kalau dia ada pangkat yang tinggi, maka dalam keadaan itu dia zalim, maka kita dalam hati kita, iaitu supaya orang ni hilang nikmatnya. Ketahui olehmu bahawa hasad itu membatalkan akan ibadat, mendatangkan murka Allah Ta'ala, seperti sabda Nabi SAW, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatab. Artinya bermula hasad itu memakan ia akan amal yang kebajikan, seperti api memakan kayu yang kering. Nabi SAW menyatakan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita ada hasad dengki dalam jiwa kita, bagaikan kita ini seperti api makan kayu api. Dah habis. Bermakna yang melibatkan dalam keadaan itu
amalan yang kita buat, dalam bahasa kita kau, amalan yang kita buat maka sia-sia. Sia-sia. Kenapa? Kita dengki. Terutamanya tuan-tuan dan puan-puan yang ada berulang-alik ke masjid, lepas tu ada sifat dengki pula, maka dalam keadaan gitu tuan-tuan dan puan-puan, kita ini dalam keadaan amalan kita, ibadat kita yang sia-sia kerana hati kita busung. Hati kita tu busung, yang melibatkan ada hasad dalam jiwa kita. Itu yang melibatkan bab hasad. Bab seterusnya al-faslul khamisu fil bukhli wa hubbil mal. Bermula fasal yang kelima pada menyatakan bakhil, kedekut. Okey. Dan hubbul mal, yakni yang melibatkan kasih kepada harta. Siapa dia tak sayang harta? Semua sayang harta. Tak. Semua sayang harta. Dah orang wis sedekah, orang keluar zakat, ada ustaz hidup saya. Tak. Itu yang melibatkan dia ada kesedaran dan yang melibatkan dia ada kenikmatan untuk memberi. Okay, dia ada kenikmatan dan yang melibatkan dia ada petunjuk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia belajar, maka dia jauhi daripada hubbul mal, iaitu dia jauhi daripada kasih kepada harta. Ada pun bakhil, hubbul mal, yakni bakhil dan kasih akan harta, maka iaitu sifat yang dicela oleh syarak. Kasih sangat harta kita, sayang. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, untuk memberi ni sedekah nak mudah. Dia kena ajar. Dia jangan dak beri semua jadi gitu tambah. Dia kena ajar. Sebagai contoh kalau hari Jumaat, masjid ni ada tong jalan dah, ada tu tong jalan. Sebagai tong benda panggil tong tong jalan tu dah. Kita rasa sayang nak beri. Dah apa? Hari Jumaat ni aku nak beri dulu RM1. RM1 dulu. Dah apa RM1? Dah ustaz RM1 dah selemah dah lepas. Dah apa lah? Kita nak tuduh. Pasal nak menjadi sedikit-sedikit lama menjadi bukit. Bermakna nak tu jiwa kita. Beri dulu RM1. Okey. Lepas tu setahun kita naik pula RM2, RM3. Lepas tu RM5 dah. RM5 dah. Dah saya dah kena RM10 lalu. Takut sekali tu RM10 3 tahun lagi baru beri dah. Tu jadi masalah. Dah. Ya, iman kita ni supaya macam kita naik tangga. Naik takut pertama, takut kedua, takut ketiga, takut keempat, kelima, keenam. Jangan pula takut pertama. Dah kita jakoh benda ni. Takut 10 lalu. Dah lepas nak jakoh tu dah lepas. Dah lepas tu ganda saya. Jatuh gedung. Faham tak? Dah. Macam kita buat ibadah nak sembahyang dia. Dah leni rada awal kan sembahyang sunat duha. Buatlah 2 rakaat. Buatlah 2 rakaat tu. Buat lu 2 rakaat. Biar 5 tahun lu buat. 5 tahun dah mati dulu saya. 5 tahun. Dah, kita umur 60 dah mati dulu. Dah buat dulu 2 rakaat dulu. 5 tahun naik 2 rakaat lagi. 5 tahun lagi naik 2 rakaat lagi. 5 tahun lagi naik lagi 2 rakaat. Barulah cukup 8. Kita orang gagah ustaz nak buat 8 lalu. Buat takut dah 2 hari je buat. Dah 2 hari dah buat tu. 10 tahun lagi baru buat. Jadi dah jadi. Kita naik sikit-sikit. Dah. Lepas tu 10 riyal kita beri dak masjid 10 riyal RM10. Dah. Lepas tu pas 10 naik dah 15 riyal dah. RM20 pula. Tapi lah ni biasa je tuan-tuan dan puan-puan orang beri RM5, RM10 dalam masjid. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, tahun lepas saya ada cakap dengan imam masjid Putra. Putra Jaya KL. Dia ada 2 masjid, masjid besi dengan masjid besi tu masjid Sultan Pisang. Masjid Putrajaya tu warna merah gitu. Paling warna merah. Paling warna merah. Naga tu yang warna merah. Okey. Dia cakap dengan dia, kutipan seminggu boleh berapa tu? Kutipan seminggu. Seminggu. Habis banyak apa?
Habis banyak boleh 70,000. 70,000 seminggu aja, 70,000. Habis sikit yang 50,000 lah. Bermakna gini, hanya duduk main 50 hingga 70,000 seminggu. Dah sebulan 200,000 lebih. Siapa dia beri? Orang pergi masjid ya. Orang pergi masjid. Tuan-tuan ada apa-apa? Kalau Putrajaya tu bukan orang ahli korporat, penjawat awam ramai. Ni orang kerja kerajaan. Kan jabat kerajaan tu dah kerja orang kerja kerajaan siapa dia? Orang kerja kerajaan ia ada atas orang rendah ramai. Buat atas gitu je gitu. Wani bos sikit-sikit je. Buat bawah ni ramai. Kani-kani ni ramai. Betul dah dalam jabatan ya gitu. Bukan ya gitu. Bawah tu sikit dah. Jabatan gitu. Okey, atas ni bawah ni ramai sikit. Bawah ni ramai sikit, ni ramai sikit. Ni berian katakanlah Jumaat dia 5,000 Jumaat, 5,000. Beri berapa seorang-seorang. Tak. Waktu masjid Putera 2 tahun lepas saya pergi melawat masjid benda ni, masjid besi itulah, masjid Tuan Tuku Mizan. Masjid Tuan Tuku Mizan purata dia 40,000 sikit-sikit. Dah tahu lah mungkin kecil sikit orang dia 40,000 seminggu, bukan sebulan, seminggu dah. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, macam cakap bahasa Lekah pula. Lagi tajuk lah, tak apa. Ni hukuman tamu, cakap tamu benda ni yang melibatkan tamu kasih kepada harta. Tamu kita kasih sangat kepada harta. Supaya kita banyak memberi tak. Macam kita ni banyak memberi tak. Okey. Jadi boleh buat aktiviti dan sebagainya, boleh ya. Okey. Ni nak napung pun dak cetang. Dak. Sama juga kau tuan-tuan pergi Mekah dalam Masjidil Haram. Saya kulit hitam biasa. Orang kita tak ada. Dia pegang tisu kotak. Tisu kotak je. Kita kata perlu ambil tisu. Bermakna dia nak sedekah juga walaupun tisu selai. Itu tu orang aja ni orang Ramadan lagi tak apa. Tisu selai nak beli juga. Tisu selai. Tak. Bukan tisu kotak tu. Yang ambil tarik selai dia selai. Kesal perlu bermakna dia nak sedekah juga walaupun tisu selai. Kau kita tisu selai pun nak bagi orang. Kau kita. Tapi dia kira dalam Masjidil Haram boleh pahala yang banyak walaupun tisu selai orang tengah tawaf beri, maka pahala yang lebih yang amat banyak. Tak. Ataupun ada juga tuan-tuan kalau pergi Masjidil Haram supik plastik bag waktu selipar saya berasa yang ambil belakang pun luar masjid, bukan luar masjid ni, luar masjid Haram ada dia letak plastik yang ambil situ dia masuk dalam. Tengok orang bawa selipar tangan dia pergi. Kalau rasa saya bukan beli yang ambil belakang ni, tapi dia nak khidmat yang ambil belakang dia bagi depan dia beri. Hebat. Dah. Kita pada kecil-kecil gitu layang. Dah layang mana? Pasal benda-benda gitulah yang memberi manfaat kepada orang ramai, dan orang ramai berasa terpegung tengok. Okey. Mana hubungan dia? Okey, tercela maka iaitu sifat yang dicela oleh syarak, iaitulah yang sebesar-besar yang membawa kebinasaan di dalam akhirat. Okey, iaitu apabila kita kasih kepada harta ni lah, ataupun kita kedeku. Kerana firman Allah Ta'ala, wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Artinya, dan jangan engkau sangka akan orang yang kikir dengan barang yang memberi Allah Ta'ala akan mereka itu daripada anugerahnya, iaitu kebajikan bagi mereka itu.
tetapi iaitu kejahatan bagi mereka itu lagi akan digenggangkan, akan yang dikikirkan mereka itu dengan dia atas leher mereka itu pada hari kiamat. Bermakna orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan menjauhi daripada kedekut ni, daripada kedekut ataupun kikir ni, akhirnya barang ataupun harta yang ia tabui ke orang tu yang melibatkan akan dipikul atas leher yang di atas di hari kiamat kelak. Bermakna tuan-tuan dan puan-puan, kita jauhi daripada sifat yang kikir, kedekut ataupun hubbumal ataupun yang melibatkan kasih kepada harta ya. Kita kasih ingat kepada biasa masyarakat, ia beli kereta mahal 100,000 jadi sayang. Ini musim hujan. Musim hujan, bila hujan kau balik je masuk dalam karang, cucu lalu air takut karang. Dia karang ada karang basuh seminggu kali nak basuh. Ada yang paling hebat sekali, tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat, balik je jalan dah haya cucu air basuh pasal kena hujan. Dia tengok pula di celah tayar tu ada batu dah. Ada batu, cokeh batu. Dia takut pecah tayar air ke ada. Cokeh batu. Saya tak pernah pergi tengok. Kalau balik jalan basah hujan, dia cucu air waktu kan dia tengok. Kalau ada ni ia ada no alat nyokeh dia cari kat mana kat batu memang. Cokeh batu. Kata tu dah betul sejuk lah kereta dia. Aduh. Okey, nanti sikit je. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal bukhla fa innahu ahlaka man kana qablakum. Artinya takut oleh kamu akan kikir itu, maka kerana bahawasanya yang membinasakan orang dahulu-dahulu daripada kamu, iaitu yang melibatkan jauhi daripada kikir ni. Bermula wallahu alam, kita mesti bermula. Aku ngah sikit bermula gitu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, apalah dosa kami, kedua ibu bapa kami, kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya Allah, ya Tuhan kami, menafikanlah ilmu yang kami belajar pada malam ini, itu bab marah, bab hasad dan kasih kepada dunia. Moga-moga yang kasih kepada harta, dan moga-moga yang kami belajar pada malam ini dapat manfaat kepada kami, ahli keluarga kami, kaum muslimin dan muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin.